Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada video PDPR kita kali ini kita akan belajar tajuk konsep fardu ain dan fardu kifayah. Tajuk pendidikan Islam tingkatan 3. Kamu semua boleh rujuk buku teks muka surat 120. Sebelum kita belajar tajuk tentang fardu ain dan fardu kifayah, dalam tajuk ini, Ustazah nak yang pertama, kamu semua boleh menyatakan maksud fardu ain dan contohnya. Yang kedua, murid dapat menyatakan maksud fardu kifayah dan contoh. Yang ketiga, murid dapat menyatakan kesan penghayatan fardu ain dan juga fardu kifayah. Dan yang keempat, kamu dapat menyenaraikan contoh dan juga hubung kait antara fardu ain dan juga fardu kifayah. Okey, yang pertama sekali kita akan belajar tentang fardu ain. Bila sebut tentang fardu ain dan fardu kifayah, Ustazah percaya daripada sekolah rendah lagi kamu dah pun selalu dengar fardu ain dan juga fardu kifayah. Dan kamu juga mengetahui apakah itu fardu ain, apakah itu fardu kifayah. So, untuk tingkatan 3 tahun ni kita anggap sebagai tajuk ulang kaji sahajalah sebab awak dah pun pernah belajar. Okey. Jadi yang pertama sekali kita akan tengok maksud fardu ain. Fardu ain bermaksud tuntutan yang telah ditetapkan oleh Allah ke atas setiap orang Islam yang mukallaf atau kewajipan terhadap setiap individu. Okay, so awak faham ya, fardu ain ni adalah perkara yang diwajibkan. Perkara yang diwajibkan ke atas setiap individu Muslim. Setiap individu yang telah pun mukallaf, orang Islam yang mukallaf. Okey? Kewajipan. Nak tak nak benda tu adalah wajib, maka kita kena buat. So, perkara apa yang menjadi kewajipan ataupun perkara apa yang fardu ain ni, kita tengok contoh di bawah. Menutup aurat. Yang pertama sekali kewajipan kita sebagai orang Islam, orang Melayu, orang Islam ni, orang Muslim, maka kewajipan yang pertama sekali yang kita kena buat adalah dengan menutup aurat. Okey. Menutup aurat ni bukannya saya saja Ustazah sebut, oh menutup aurat ni wajib, itu wajib, tak. Menutup aurat dalilnya ataupun bukti bahawa menutup aurat tu adalah wajib. Awak boleh tengok dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Surah Al-Ahzab ayat 59. Okay? Yang bermaksud, wahai Nabi, suruhlah isteri-isterimu dan juga anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan yang beriman supaya melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuh. Nampak tak? Kewajipan aurat ni untuk orang perempuan memang dah disebut dah di dalam Al-Quran supaya kita melabuhkan pakaian dan juga melabuhkan tudung kita. Kalau sebelum ni kita selalu selepang je ke atas tudung kan. So lepas ni awak kena melabuhkan tudung awak melepasi paras dada. Jelas ya, sebab ini adalah
satu kewajipan. Bila kita dah belajar, kita tahu benda ni adalah wajib, maka kita kena buat. Kalau kita tak buat, maka kena tanggunglah dosa tersebut. Okay? Yang kedua, kewajipan menunaikan solat fardu ni. Yang kedua adalah menunaikan solat fardu. Seperti mana dalam surah An-Nur, wa aqimus solah wa atuz zakah. Okey, sekali lagi Ustazah ulang. Wa aqimus solah wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Maksudnya, dan tunaikanlah solat dan laksanakanlah zakat serta taatlah kepada Rasul. InsyaAllah sekiranya kita buat benda-benda yang wajib ni, Allah akan sayang kita. Okay, Allah akan lindungi kita daripada sebarang musibah. Okay, Allah akan bagi rezeki kepada kita melimpah ruah. Sebab apa? Sebab kita menunaikan kewajipan kita. Okay. Yang ketiga adalah puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan pun merupakan suatu kewajipan. Awak dah pun baligh, awak dah pun dapat fikir di antara yang betul, yang salah, yang dosa, yang baik kan, yang dapat pahala ataupun yang dapat dosa. Kita semua ni masing-masing dah dapat fikir baik dan juga buruk. Tu maksudnya awak ni dah mukallaf lah. Awak ni dah boleh diberi tanggungjawab. Maka bila kita tahu puasa di bulan Ramadan adalah wajib, so kita kena buat. Kita kena cuba kawal diri kita untuk berpuasa. Okay? Walaupun kita di rumah ada je godaan dia. Kita tengok adik kita yang masih kecil, yang baru darjah 1 ataupun yang baru 6 tahun, 5 tahun tu minum air. Jadi kita jangan mudah tergoda. Puasa ni pun dapat melatih diri kita supaya sabar, supaya iman kita ni makin kuat. Kalau kita berjaya lawan, kita berjaya buat apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang, insya-Allah hidup kita akan lebih tenang, hidup kita akan lebih senang dan orang lain pun akan sayang kita. Okay, jadi kena buatlah. Apa lagi contoh fardu ain yang boleh kita pelajarilah. Apa lagi contoh dia? Berbakti kepada kedua-dua ibu bapa kita. Berbakti kepada kedua-dua ibu bapa tu bukan suatu pilihan tetapi suatu kewajipan. Memang kita sebagai seorang anak wajib berbakti kepada kedua-dua ibu bapa. Sebab itulah kalau ibu bapa minta tolong apa-apa, kita kena segera pergi tolong diorang. Okay? Kerana ridallahu fi ridail walidain. Rida Allah terletak kepada redha kedua-dua ibu bapa. Kita tak nak hidup kita susah. Kita nak hidup kita senang, rezeki kita melimpah ruah. So kita kena berbuat baik kepada ibu bapa kita. Okay? Kita tak nak jadi anak yang derhaka. Sebab kita tahu. Ustazah tak perlu sebut pun. Awak masing-masing memang dah tahu. Sekiranya kita berbuat baik kepada ibu bapa akan mendoakan kita. Bukannya setakat ibu bapa mendoakan kita, ibu bapa redha dengan setiap pekerjaan kita dan sebagainya, maka hidup kita akan jadi tenang. Itulah yang paling yang kita nak dalam hidup. Okay? Berbanding kalau awak tengok orang yang derhaka kepada ibu bapa dia. Ibu bapa dia minta tolong, dia tak nak buat. Adakah hidup orang yang macam ni tenang? Silap-silap nak mencari rezeki, dia nak bekerja pun susah nak dapat. Ataupun bila kerja je mesti ada masalah. Sebab apa? Sebab tiadanya redha kedua-dua ibu bapa. Jadi hidup ni walaupun kadang-kadang tu diberi rezeki yang banyak pun, tapi hidup tak tenang. Okay? Itu berkaitan dengan fardu ain. So kita teruskan dengan fardu kifayah. Fardu kifayah adalah tuntutan yang telah ditetapkan oleh Allah ke atas setiap orang Islam yang mukallaf ataupun kewajipan terlaksana seandainya sebahagian masyarakat telah menunaikannya. Okey, senang awak nak ingat, fardu kifayah ni adalah kewajipan, perkara yang diwajibkan ke atas sebahagian
masyarakat sahaja. Kewajipan yang perkara yang wajib ke atas sebahagian masyarakat ataupun sebahagian umat Islam sahaja. Contoh, kita tengok contoh dia. Yang pertama adalah menguruskan jenazah. Kalau macam dalam suatu tempat, kalau awak duduk dekat perumahan awak tu, dalam satu tempat tu dah ada seorang yang mampu untuk uruskan jenazah, dah memadai. Maksudnya seluruh masyarakat yang lain ataupun umat Islam yang lain tak perlu dah tanggung dosa sebab dah ada seorang wakil yang dapat menguruskan jenazah. Macam itulah. Sebab tu dikatakan kewajipan ke atas benda perkara ni diwajibkan ke atas sebahagian masyarakat yang tertentu sahaja dalam satu tempat ataupun dalam satu daerah. Cukup seorang ataupun sekumpulan kecil yang tahu tu dah kira memadai. Macam contohnya menguruskan jenazah. Biasanya dalam sebuah kampung, kalau biasanya menguruskan jenazah ni Tok Imam, Bilal, mereka ni lah yang akan menguruskan jenazah. Sebab itulah kalau awak pergi mana-mana kampung pun, awak balik kampung rumah atuk awak, nenek awak, ataupun awak pergi je mana-mana rumah kawan awak, dalam sesuatu tempat tu mesti ada orang yang dah tahu. Mesti ada imam, mesti ada Bilal, ataupun mesti ada organisasi dia, organisasi persatuan penduduk dan sebagainya. So mereka ni lah yang sekiranya mereka boleh menguruskan jenazah, so masyarakat yang lain dah terlepas daripada dosa tersebut. So yang kedua adalah usahawan Muslim. Dalam sesuatu daerah ataupun dalam sesuatu tempat perlu ada orang yang menjadi usahawan Muslim, orang yang mampu untuk mengeluarkan ataupun buka kedai pakaian dan sebagainya. Yang ketiga adalah solat berjemaah. Yang ni dalam sesuatu tempat sekiranya ada orang dah pergi menunaikan solat jemaah, kalau kita tak sempat nak pergi, kita tak berdosa. Maksudnya perkara fardu kifayah ni adalah perkara yang diwajibkan ke atas sebahagian umat sahaja, ke atas sebahagian umat Islam sahaja. Lagi apa lagi contoh fardu kifayah yang lain? Tentang ilmu kedoktoran, ilmu ketenteraan, polis. Itu semua adalah fardu kifayah. Sebab itulah dikata diwajibkan ke atas sebahagian orang saja ataupun sebahagian umat Islam saja yang diwajibkan. Macam contohnya, kalau dikatakan semua orang wajib. Kalau semua orang wajib untuk jadi tentera, jadi siapa yang nak jadi nurse, siapa yang nak jadi doktor, siapa yang nak jadi cikgu? Sebab itulah ilmu ketenteraan, ilmu kedoktoran itu semua adalah dalam kategori fardu kifayah. Begitu juga contoh menguruskan jenazah. Menguruskan jenazah tak diwajibkan ke atas semua penduduk. Kalau semua penduduk pergi nak uruskan jenazah, jenuh bergaduh. Sebab masing-masing ada cara pengurusan jenazah yang tersendiri. Sebab itulah dikatakan kena ada dalam satu tempat tu orang yang mampu untuk uruskan jenazah. Tak semua tak apa. Kena ada sekumpulan kecil yang boleh uruskan. Jelas ya? Sebelum kita ke next subtopik, Ustazah nak ulang sekali lagi. Fardu ain adalah perkara yang diwajibkan ke atas semua umat Islam. Perkara-perkara fardu ain ni maksudnya orang Islam wajib buat, tak boleh tak buat. Kalau tak buat, berdosa. Contohnya solat fardu, puasa di bulan Ramadan, berbakti kepada ibu bapa, itu semua adalah wajib. Kalau fardu ain, fardu kifayah ni pula perkara wajib juga, tapi kewajipan ke atas sebahagian umat Islam sahaja, tak semua. Fardu ain tadi semua. Kalau fardu kifayah ni tak semua. Contohnya solat berjemaah, menguruskan jenazah, ilmu kedoktoran, ilmu ketenteraan, polis dan sebagainya. Jelas ya? Awak kena boleh bezakan dua-dua tu, baru awak faham dan awak boleh menguasai fardu ain dan fardu kifayah. Kita akan teruskan dengan kesan penghayatan fardu ain dan fardu kifayah. Yang pertama, apa kesan penghayatan kepada diri? Yang pertama, dapat membentuk kepribadian Muslim sejati. Yang kedua, membudayakan amalan yang mulia.
Yang ketiga, membentuk keseimbangan rohani, jasmani, emosi dan intelektual. Dan yang keempat, menjadi individu kreatif dan juga inovatif. Okay, sebab itulah kita kena mengamalkan fardu ain dan juga fardu kifayah. Contohnya kita buat ataupun kita melaksanakan solat fardu. Okay, kita tahu bila kita solat fardu, kita automatik akan menjaga masa. Okay, sebab bila kita dengar je azan, kita akan pergi mengambil wuduk. Betul tak? Jadi bila kita solat fardu sekaligus dapat melatih diri kita supaya berdisiplin dengan menjaga masa dan seterusnya dapat membentuk kepribadian Muslim sejati lah. Okay? Bila kita solat, kita jaga fardu ain ni, kita solat maka kita akan jadi, kalau kita ni seorang pelajar, kita akan jadi pelajar yang menepati masa, pelajar yang melaksanakan segala amanah ataupun tugasan yang diberikan oleh guru. So dekat situ dapat membentuk pribadi kita yang baik lah, yang sejati dan dapat membudayakan amalan yang mulia. Sebab apa? Sebab kita jaga masa semua tu lah. Okay? Dan yang kedua adalah kepada masyarakat. Apa kesan penghayatan fardu ain dan fardu kifayah ni kepada masyarakat? Okay, yang pertama akan menjadi masyarakat yang bertanggungjawab. Okay? Yang kedua, berdisiplin dan patuh undang-undang. Yang ketiga, saling membantu. Dan yang keempat, memenuhi keperluan hidup. Okay, macam contohnya, dalam komuniti kita, dalam masyarakat kita, ada yang jadi polis. Okay? Ataupun ada yang boleh menjadi, yang boleh menguruskan jenazah. Maka, dekat situ akan lahirnya masyarakat yang saling bertanggungjawab lah. Kalau ada jiran kita yang susah, so kita pergi tolong dia. Tak kira lah apa jenis bantuan pun, kan? Jadi masyarakat pun akan hidup saling membantu, memenuhi keperluan hidup antara satu sama lain. Sebenarnya kita hidup kena bermasyarakat. Okay? Sebab sekiranya kita susah, jiran kita akan bantu kita. Kalau jiran kita susah, kita akan bantu dia. Jadi hidup ni tak boleh berseorangan. Awak tak boleh cakap kubur masing-masing. So, buat kerja masing-masing, buat hal masing-masing. Tak payah nak sibuk hal orang. Tak boleh. Perkataan tu ataupun istilah tu ataupun orang kata trademark tu awak kena buang jauh-jauh. Okay, kita hidup walaupun awak ni masih berumur 15 tahun, awak kena start dah bermasyarakat dengan orang lain. Tak boleh hidup berseorangan. Okay. Yang ketiga adalah kesan penghayatan kepada negara. Okay, yang pertama, aman dan bebas jenayah. Pentadbiran lancar dan juga telus. Yang ketiga, ekonomi pesat, bebas rasuah. Dan yang keempat, pembangunan terancang dan juga bersepadu. Sebab apa? Sebab kita mengamalkan ajaran Allah. Kita buat apa yang Allah suruh, kita buat, dan apa yang Allah larang tu kita tinggalkan. Maka akan dapatlah hasilnya macam ni. Okey? Boleh ya? Okey, jadi bila awak tahu kesan penghayatan fardu ain dan fardu kifayah ni, sekiranya kita buat, sekiranya kita laksana, kesan dia sangat positif, kesannya sangat baik, maka kita kena buat, kita kena lakukan. Walaupun susah, walaupun benda tu susah bagi kita, walaupun benda tu kita tak pernah buat, bukan menjadi kebiasaan bagi diri kita, kita kena mula daripada sekarang. Okey? Okey, next kita tengok Okey, hubung kait antara fardu ain dan juga fardu kifayah. Awak jangan anggap fardu ain tu fardu ain lah. Dia tak ada pun kaitan dengan fardu kifayah. Tak, bukan macam tu. Sebenarnya fardu ain dan juga fardu kifayah ni adalah saling berkait. Okey, kita tengok apa dia punya kaitan dia. Okey, dekat sini fardu ain. Perkara fardu ain adalah setiap umat Islam wajib solat. Dan syarat sah solat adalah wajib tutup aurat. Betul lah. Tutup aurat ni adalah fardu ain. Solat pun adalah fardu ain.
Okay, ini adalah perkara fardu ain. So, kita tengok apa fardu kifayahnya, apa hubung kaitnya dengan fardu kifayah ni. Okay, untuk memenuhi keperluan menutup aurat, perlu ada orang yang membekalkan keperluan itu. Keperluan apa? Keperluan pakaian yang menutup aurat. Kalau kita nak solat, keperluan telekung solat kita tu. Telekung. Kalau untuk orang perempuan, telekung lah. Kan? Kalau untuk lelaki, mungkinlah baju seluar yang menutup aurat lah kan. Jadi, itu semua adalah fardu kifayah. Orang yang, usahawan-usahawan yang mengeluarkan pakaian yang menutup aurat. Okay. Awak cuba bayangkan, kalau tak ada pun usahawan-usahawan Muslim. Dia buat pakaian semua yang tak cukup kain. Macam mana kita nak guna pakaian tu untuk solat? Betul tak? Jadi, sebab itulah Ustazah cakap, fardu ain dan juga fardu kifayah ni saling berkait. Okay, saling berkait. Sama juga kalau contoh yang lain. Fardu ain. Contohnya puasa di bulan Ramadan. Okay, puasa di bulan Ramadan. Fardu kifayah dia apa? Kita selalu bila puasa mesti kita nak buka puasa dengan benda-benda yang manis. Contoh yang selalulah memang kita setiap kali bulan Ramadan kita akan beli. Apa dia? Kurma, kan? So siapa pengeluar kurma tu? Usahawan ataupun pengilang yang mengeluarkan kurma. Mereka ini orang yang mengeluarkan kurma ataupun orang yang bekerja di kilang kurma itu adalah fardu kifayah. Okay? Jadi bila itu adalah fardu kifayah, fardu ain dengan fardu kifayah ni saling berkait ke tak? Saling berkait. Jadi awak jangan ingat kalau fardu kifayah tu fardu kifayah, fardu ain. Tak. Dia memang saling berkaitan. Ada apa-apa tak yang nak tanya? Okay, kalau ada yang nak bertanya macam biasa, awak boleh tanya dekat dalam grup kelas ataupun awak boleh komen di bawah. InsyaAllah Ustazah akan cuba jawab. Okay, kalau tak ada apa-apa, Ustazah rasa sampai di sini dulu kelas kita. Kita akan tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey, baiklah semua. Terima kasih. Assalamualaikum.